Jadi cikgu-cikgu semua, saya akan memperkenalkan apa itu Flip Classroom kepada cikgu-cikgu. Sebenarnya cikgu-cikgu, kalau kita sebut pasal Flip Classroom cikgu, ia merupakan satu pembelajaran yang menggunakan video secara online, yang mana murid-murid ni akan lebih bersedia mempelajari konten pembelajaran kita pada esok hari sebelum memulakan kelas. Jadi cikgu-cikgu, video yang saya gunakan dalam Flip Classroom saya cikgu, iaitu video PowerPoint. Saya percaya cikgu-cikgu ramai yang sudah menggunakan video PowerPoint. Cikgu, apa kelebihan video PowerPoint cikgu berbanding dengan video-video yang berada di YouTube? Kalau kita lihat cikgu, video PowerPoint ni banyak kelebihan yang mana cikgu, kita boleh modifikasi video PDP kita berdasarkan konten pembelajaran kita 100% dengan menggunakan grafik, image, teks dan juga suara kita sendiri cikgu, yang mana image tu sendiri kita menggunakan gambar kartun. Saya percaya murid-murid, terutamanya murid pendidikan khas saya dan juga murid-murid di luar sana pasti seronok melihat video PDPC yang melibatkan penggunaan kartun, lebih-lebih lagi dengan menggunakan suara kita cikgu. Jadi cikgu-cikgu, kelebihan video PowerPoint ni cikgu, kalau kita lihat dalam Flip Classroom, kita akan menggunakan grup WhatsApp cikgu. Kita create satu grup WhatsApp dengan ibu bapa. Kemudian tu cikgu, kita akan beri tugasan melalui grup WhatsApp tersebut dan kita hantar kepada ibu bapa video kita melalui grup WhatsApp. Jadi cikgu-cikgu, kalau kita lihat langkah pertama, cikgu mesti buat grup WhatsApp cikgu. Selepas itu, cikgu akan send bahan video dan kita mesti tunggu respon ibu bapa cikgu. Kadang-kadang kita lihat kita hantar macam-macam video cikgu tapi tak ada respon, bermakna proses pembelajaran classroom tu tak berlaku dengan baik. Jadi cikgu, saya percaya cikgu semua dah ada grup WhatsApp. Setelah cikgu hantar video PowerPoint pada grup WhatsApp, cikgu akan menunggu respon pada ibu bapa supaya anak-anak sudah pun melihat video yang kita hantar. Selepas itu cikgu, kita akan menilai hasil kerja murid yang kita bagi melalui grup WhatsApp cikgu. Jadi saya nak kongsi dengan cikgu, video PowerPoint ni sangat mudah. Saya tunjuk cikgu bagaimana proses pembinaan video PowerPoint dengan lebih ringkas. Pertama sekali cikgu mesti ada tajuk. Apa tajuk cikgu nak terangkan? Kedua, storyboard. Cikgu mesti ada storyboard, cikgu mesti ada skrip, cikgu mesti ada rakaman, editing dan platform. Kemudian tu cikgu, kalau cikgu ada basic PowerPoint, saya percaya cikgu boleh melaksanakan video PowerPoint dengan baik. Okey. Di sini cikgu, saya akan tunjuk video PowerPoint saya yang saya tunjuk, saya akan kongsikan pada cikgu, iaitu inovasi Speedline saya kongsikan dalam bentuk video PowerPoint. Jadi cikgu lihat cikgu, dengan suaranya, suara saya dengan kartun yang bergerak ni cikgu, murid sekiranya murid melihat, dia akan merasa seronok cikgu. Apatah lagi kalau ibu bapa yang ingin mengajar anak-anak tanpa video, tanpa apa, jadi mereka rasa sukar untuk nak mengajar anak-anak. Jadi video foto ni lah yang akan membantu ibu bapa dan anak-anak untuk belajar di rumah bersama-sama. Saya percaya cikgu, video, kekuatan video ni sangat kuat cikgu, yang mana kalau kita lihat dalam perniagaan sekalipun, marketing, mereka menggunakan video cikgu. Seterusnya cikgu, dalam video PowerPoint ni cikgu, kekuatan dia yang kedua, selain kita konten yang kita buat ni 100% daripada kita juga boleh modify dengan mengambil setengah video daripada YouTube. Bisa kata murid saya minat dengan Upin Ipin, saya ambil separuh daripada video tu dan saya cut dan saya masukkan dalam video saya. Dan juga kadang-kadang murid saya dia minat pada zaman dahulu, saya ambil sedikit dengan video tu, saya edit dan saya masukkan dalam video PowerPoint saja. Saya tunjukkan sedikit tentang bagaimana video PowerPoint yang kita mengambil daripada video YouTube tu. Okey, cikgu lihat, ini adalah suara saya sendiri. Saya memberi salam, saya kenakan ini Cikgu Azmidi. Okey, niat doa puasa, sebelum puasa saya buat satu video sebelum bulan puasa dan doa berbuka puasa.
Ya. Jadi elemen-elemen seperti cikgu tengok, cikgu lihat Upin Ipin. Jadi murid kalau tengok dia seronok cikgu. Dia seronok menggunakan belajar dengan menggunakan video PowerPoint. Okey cikgu. Seterusnya cikgu, bagaimana keberhasilan ataupun pentaksiran yang saya gunakan melalui Flip Classroom ni cikgu. Yang pertama cikgu, kelebihan kalau kita menggunakan Flip Classroom cikgu, masa yang diambil untuk kita membuat penilaian ni cikgu, tahap pencapaian murid lebih lama. Masa yang diambil tu kita lebih, masa yang diambil untuk membuat penilaian ketika menilai murid di dalam kelas dapat dijalankan lebih lama cikgu berbanding proses pembelajaran tradisional. Kedua cikgu, kita dapat merekod hasil kerja murid. Hasil kerja murid di dalam carta pencapaian mata pelajaran. Saya nak kongsi pada cikgu, saya di sekolah saya memang selalu setiap tahun saya akan buat carta pencapaian mata pelajaran untuk pentaksiran murid-murid sebelum saya key in dalam PBD cikgu. Saya akan tunjuk cikgu contoh yang saya laksanakan, saya wujudkan satu carta pencapaian. Jadi cikgu tengok okey. Keduanya cikgu, saya kongsi dengan carta pencapaian matematik kelas saya ni cikgu, yang mana saya melihat carta ni sangat penting sebelum kita merekod dalam PBD, yang mana saya akan buat per minggu. Kalau cikgu lihat contoh yang saya kongsikan ni, okey, murid dinilai mulai 5 tahap, TP1, TP2, TP3 sederhana, TP4 baik dan TP5 sangat baik. Jadi mereka dinilai semasa proses pembelajaran berlaku. Habis je kelas ataupun semasa kelas, kita lihat murid belajar, kemudian tu kita rekod. Kalau murid kuasai, kita tulis TP5, TP4. Jadi ini penting cikgu, kemudian kita simpan. Andai katalah ibu bapa datang, pegawai-pegawai pemantau datang, so kita dah ada satu evidence untuk ditunjukkan kepada mereka. Selain itu juga kita dapat tunjuk kepada murid yang mana tahap mereka dah kuasai topik tu ke belum. Penting cikgu carta pencapaian ni. Jadi saya cadang kepada cikgu, buatlah carta pencapaian cikgu, kerana ia akan membantu cikgu menilai sejauh mana tahap pencapaian murid. Seterusnya cikgu, saya akan kongsikan dengan cikgu lagi satu, iaitu tentang cabaran dalam menggunakan Flip Classroom, iaitu video PowerPoint. Yang pertama cikgu, cabaran pada guru-guru ialah internet. Cikgu mesti mempunyai satu internet jalur lebar yang sangat kuat cikgu. Kalau tak kuat cikgu, internet cikgu memang sukar untuk kita menghasilkan satu video PowerPoint dengan cepat. Yang kedua cikgu, gangguan cikgu, gangguan anak-anak. Memang tidak boleh buat cikgu video dengan kualiti yang baik pada waktu siang hari, sebab anak-anak memang bermain dengan kita, ganggu, lagi anak-anak yang kecil memang ganggu kita cikgu. Jadi masa yang sesuai kita buat adalah tengah malam, anak-anak dah tidur cikgu, tengah malam barulah kita dapat buat video yang baik. Dan masa diambil pun bukan 1-2 jam cikgu, menghasilkan video PowerPoint 3 minit cikgu, minimum mengambil masa dalam 5 jam cikgu. Ada yang hampir 1-2 hari. Kalau di Melaka, saya wujudkan satu grup Cikgu Tun, yang mana kita berbincang bagaimana nak buat satu video PowerPoint yang sangat berkualiti dan menarik minat untuk belajar. Kita berbincang dalam tu, dan akhirnya alhamdulillah setelah berbincang kita dapat satu platform video PowerPoint yang sangat berkualiti dan menarik. Jadi cikgu-cikgu sekalian, cabaran yang kedua itu murid cikgu. Murid pun mestilah di rumah punya internet yang kuat untuk mendownload video kita tu. Dia video pun download sekali je cikgu. Lepas tu, lepas download tak perlu lagi internet. Boleh tengok bila-bila masa. Boleh tengok di mana-mana saja. Boleh tengok di handphone emak, handphone ayah, handphone kakak. Itu kelebihan video cikgu. Dan cabaran seterusnya cikgu yang saya nampak adalah kerjasama ibu bapa. Tanpa kerjasama ibu bapa cikgu, saya percaya Flip Classroom tak akan berjaya cikgu. Terutamanya di sekolah rendah. Di sekolah menengah saya percaya murid biasanya dah biasa dengan internet, Google dan sebagainya. Tetapi di sekolah rendah, lebih-lebih lagi murid pendidikan khas,
saya percaya mesti ada bantuan ibu bapa. Mesti ada bantuan keluarga, kakak atau abang. Barulah Flip Classroom tu berjaya dilaksanakan. InsyaAllah cikgu, saya percaya sekarang ni anak-anak berumur 3-4 tahun pun dah pandai bermain dengan gadget cikgu. Jadi saya percaya cikgu, saya cabar diri saya dan cikgu, cubalah laksanakan Flip Classroom bermula pada hari ini dan seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Desda Ulhaq. Seronok dapat belajar dengan video Poton sebab mudah faham. Boleh tengok berulang kali. Seronok dengar suara cikgu. Boleh belajar bila-bila masa dan di mana-mana saja. Sekian, terima kasih.